Wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah ya, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala ya, pada malam ni kita bertemu sekali lagi lah. Padahal baru je hari itu ya, pada 27 ya, 27 hari bulan ya, makanya kita sebabnya nak menghabiskan ya kuota takmir lah ya, kuota kuliah takmir untuk bulan Syawal ya, dan juga bulan Mei 2022 ni. Jadi biiznillah taala kita akan teruskan ya pada membaca surah Ar-Ra'di ya, pada surah Ar-Ra'di. Last kali hari itu kita baca ayat nombor 33 habis ya, tapi huraiannya sampai kasabat ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, afaman huwa qaimun ya ala kulli nafsin bima kasabat. Ya, kita baca sampai habis dengan lengkap dengan hukum tajwid dan sebagainya, tetapi huraian tafsirannya saya hanya kongsikan pada setakat kasabat, dan saya fokuskan pada perkataan qaimun ya, dan saya sebutkan hari itu qaimun itu merujuk kepada sifat serta perbuatan ya, sifat serta perbuatan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allahu la illa huwal hayyul qayyum. Itu nombor satu, al-qayyum, nama yang merujuk kepada sifat Allah taala, dan satu lagi adalah qiyamuhu ta'ala binafsih ya, berdirinya Allah taala itu dengan diri sendiri, tidak memerlukan kepada sokongan, kepada bantuan mana-mana pihak. Baik, ala kulli hal, pada malam ni biiznillah taala kita ulang baliklah bacaan kita tuan-tuan ya, pada ayat yang ke-33, dan kita akan sambung ya huraian tafsiran bermula daripada waja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum. Okey, boleh tuan-tuan? So, kita akan mula balik bacaan tuan-tuan ya. Ayat ini kita akan ulang balik bacaan dia, dan kita mulakan dengan a'udzubillah ya, kita mulakan dengan a'udzubillah. Ready? 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bizahirin minal qawl bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil wa man yudlilillahu fama lahu min had. Alhamdulillah ya, selesai bacaan kita sebagai ulangan pada ayat yang ke-33 daripada surah Ar-Ra'di ya, daripada surah Ar-Ra'd. Baik, jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, selepas kita menyebutkan ya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ya memulakan firman-Nya pada ayat yang ke-33 itu berkenaan dengan Allah Ta'ala suruh kepada Allah Ta'ala bertanya kepada orang-orang yang syirik. Allah Ta'ala bertanya kepada orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ada atau tidak Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, ada ataupun tidak sembahan-sembahan selain daripada Allah Ta'ala, ada ataupun tidak kuasa ya, kuasa-kuasa yang hebat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia buat kerja ini ya, dia buat kerja memantau ya, dia buat kerja memantau, dia buat kerja melihat, dia buat kerja merekodkan dan mencatat ya, mengumpulkan senarai-senarai amalan-amalan para hamba dia, maka pada hari kiamat nanti akan dibentangkan ya, pada hari akhirat nanti semua amalan yang baik, semua amalan yang buruk akan dibentangkan. Barulah ya Allah Ta'ala menunjukkan kepada sekalian makhluk satu sifat Allah Ta'ala, iaitu sifat yang maha adil,
kemudian para makhluk tersebut kalau dia bernasib baik, amalan dia banyak dan dia tak dosanya sikit ataupun tak ada dosa langsung. Dan yang paling penting juga, orang itu tidak syirik. Orang itu tidak syirik, maka golongan ini akan terselamat. Golongan ini akan terselamat. Sementara orang yang kelihatan dipaparkan dalam skrin, dipaparkan di hadapan padang mahsyar, mana-mana orang yang dosanya banyak ataupun dosa dia sampai tahap menghapuskan pahala. Dia ada pahala, dia ada kebaikan, tetapi dia punya dosa dia tu ataupun kesilapan dia tu ataupun kesalahan dia, maksiat yang dilakukan sampai tahap menghapuskan dia punya dosa, menghapuskan dia punya pahala, maka yang tinggal hanyalah dosa. Maka yang tinggal hanyalah dosa. Maka golongan yang kedua ini biasanya akan terus, kalau ikutkan logik berdasarkan banyak dalil daripada Al-Quran dan hadis, orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Antara golongan satu dengan golongan dua, golongan satu masuk syurga, golongan yang kedua masuk neraka. Kalau ikut janji Allah Ta'ala, golongan nombor satu yang masuk syurga ini masuk dan tak keluar lagi dah. Orang yang masuk syurga, dia masuk, dia tak akan keluar. Sementara golongan yang kedua yang masuk neraka ni, dia bergantung. Orang putih kata it depends, bergantung. Kalaulah dia masih lagi beriman, dia tak pernah syirik, habis dia punya dosa-dosa tu terbakar, dia akan dikeluarkan berkat daripada pahala, berkat daripada syahadah la ilaha illallah. Itulah dia namanya syafaat daripada syahadah. Syafaat daripada beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang-panjang cerita ni sebenarnya nak kena bergantung kepada panjang-panjang kita nak kata tentang hisab, panjang lebar kita sebut tentang mempertimbangkan, menimbang amalan, tengok mana baik mana yang buruk, dia memerlukan kepada rekod. Dia memerlukan kepada catatan, buku rekod amalan. Sebab itulah antara sifat yang penting dan perbuatan yang penting yang Allah Ta'ala lakukan, dan Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat yang kita baca tadi, qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Apa yang kita buat, kita ni sebagai makhluk, apa yang kita buat Allah Ta'ala akan catat. Cukup banyak hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menceritakan tentang perkara ini. Contoh kita semayang maghrib, ada riwayat tak salah saya, riwayat yang paling sahih bukan semayang maghrib tuan-tuan, semayang asar. Semayang asar dan semayang subuh. Tapi kalau saya tersilap, minta maaf lah. Yang saya ingat-ingat daripada apa yang saya baca, daripada saya dengar kuliah, semayang subuh dan sembahyang asar ataupun maghrib, semayang asar ataupun maghrib, ada malaikat yang turun. Ada malaikat yang turun. Malaikat yang turun tu ditukar shift. Maksud turun tu tukar shift. Malaikat siang dia nak naik, malaikat malam dia baru turun. Waktu asar ataupun waktu maghrib tadi. Jadi kalau kita ni orang yang solat, kalau kita ni orang yang solat berjemaah, jaga solat kita, makanya malaikat yang naik, dia akan report kepada Allah Ta'ala, kami tinggalkan fulan bin fulan, fulanah bintu fulan, dalam keadaan tengah solat. Oh, cantiklah kita punya rekod. Nampak? Cantiklah kita punya rekod. Sama juga dengan semayang subuh. Pada waktu subuh, malaikat malam dah nak naik, malaikat yang siang, shift siang, dia akan turun. Sama juga ceritanya Rasulullah bagi tahu dalam hadis. Maka itu salah satu contoh catatan amalan. Itu salah satu contoh catatan amalan. Baik, kita sambung pada firman Allah Ta'ala yang seterusnya. Pada potongan yang seterusnya, waja'alu lillahi syuraka. Orang-orang yang syirik kepada Allah Ta'ala ini, mereka ini mengadakan, mereka ini memperkenalkan ataupun mencipta, ataupun mencipta, mereka-reka lah, mereka-reka benda-benda yang dongeng, benda-benda yang bohong. Benda bohong yang paling bahaya, yang paling pantang bagi Allah Subhanahu wa taala ialah syirik. Benda yang paling pantang bagi Allah Subhanahu wa taala ialah syirik. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, dalam bahasa Arab syirik satu perkataan. Dalam bahasa Arab syirik satu
satu perkataan. Tetapi syirik ni kalau kita baca buku lah, kita baca buku, baca artikel, baca kajian-kajian orang zaman sekarang, syirik ni banyak jenis. Syirik ni banyak jenis. Ya. Kebetulan tadi saya ada bacalah tadi, saya tak pasti pengerusi dengan imam ke ada tak pergi dekat pusat dakwah siang tadi. Tak ada ya, saya ingat saya tak tahulah tentang program ni, guru takmir tak ada jemput. Ya, ada seminar tentang akidah tadi. Ya, seminar tentang akidah dekat pusat dakwah siang tadi, habis waktu tengah hari. Ya, tapi dia seingat saya dia nyebut imam-imam saja kot. Ya, dia nyebut imam-imam saja. Dan dia ceritalah, tapi lebih pada ni tuan-tuan, tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, akidah ahli sunnah wal jamaah. Tolak Mu'tazilah, tolak Syiah, tolak macam-macam tu lah. Tak apalah, ya, tak ada kaitan dengan ni pun sebenarnya. Sekadar saya nak menyebut ya sekali lalu berkenaan dengan syirik ni. Ya, berkenaan dengan syirik ni banyak jenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rajin pula saya buat 6. 3 sudah lah kot. Ya, 3 sudah lah. Ya, kita bukan mahir sangat istilah-istilah ni pun. Ya, syirik yang paling senang kalau kita nak terjemah, ya, ada yang kata politis, bukan politik, politis, dan juga bukan polybag. Ya, politis. Ni ada juga ni, saya pernah sebut dulu. Politis ni ialah Tuhan ada banyak dan disembah sebanyak-banyaknya Tuhan. Tuhan ada banyak dan disembah sebanyak-banyak Tuhan. Itu politis. Contoh politis yang paling senang itulah Arab Quraisy lah. Ya, Arab Quraisy. 360 ataupun 365 berhala semua dapat makanan. Ya, semua dapat makanan. Masya-Allah, tabarakallah. Yang ini saya baru belajar. Henotis. Baru baca tadi. Ya, ada orang share dekat saya. Ya, henotis. Henotis ni apa? Tuhan banyak. Dia pilih satu je. Dia suka yang mana? Tuhan ada banyak, dia suka yang mana? Dia sembah yang itu saja. Dah tu yang lain tu macam mana? Yang lain tu Tuhan juga, tapi aku tak rajin lah nak semayang dekat dia orang. Aku pilih satu tu saja. Pula dah. Tu henotis. Ni poli, ni heno. Yang ketiga, ini pun saya pernah sebut, satanis. Saya rasa kalau pilih Satan tu, tuan faham tu ni. Sembah setan lah. Ya, sembah setan. Tu tak payah hurai panjang-panjang. Ya, faham lah tu. Ya, bentuk-bentuk syirik banyak lagi. Itu baru 3. Ya, itu baru 3. Bahasa Arab tak payah pening kepala. Satu perkataan saja, syirik. Ya, dalam bahasa Arab mudah, satu perkataan saja, iaitu syirik. Siapa pun yang kita percaya, na'udzubillah, bukan kita lah, siapa pun ya yang makhluk-makhluk percaya selain daripada Allah Ta'ala, itu syirik. Na'udzubillahi min zalik. Ya, baik. Jadi waja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum. Mana pula ayat tadi ni? Okey. Waja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum. Dan mereka menjadikan ya untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak-banyak sekutu. Maka Allah Taala ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, cakap dengan orang-orang ni, ya, cakap dengan orang-orang yang tak beriman, yang tak masuk Islam ni, yang tak mengucap syahadah ni, cakap kepada mereka, sammuhum. Apa maksud sammuhum? Cuba cerita sikit, cerita. Ya. Cuba bagi tahu kepada aku, yang banyak-banyak sangat yang korang sembah ni siapa sebenarnya? Bagi tahu dia punya nama, bagi tahu dia punya keturunan, kau adalah. Ya, dia power dia apa, dia menguasai apa, kekuasaan dia macam mana. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau ikutkan dalam kitab ni pun tak panjang pun. Ya, tak panjang pun dia punya contoh, dia punya huraian. Jadi saya bawakan satu contoh tuan-tuan ni rakaman ni insya-Allah masuk YouTube kot. Ya, kalau ada sesiapa yang mendengar ya selain daripada kita yang mendengar kuliah ini dan kata, ustaz fakta tu tak betul, saya akan cakap sammuhum, cerita balik kepada saya, cerita balik kepada semua jemaah ni apa yang betul. Ya, apa yang betul. Saya bagi satu contoh. Ialah halang-halang kita tahu kat Malaysia ni banyak agama lain selain daripada Islam, ya. Masya-Allah, tabarakallah. Saya bagi contoh satu. Sembahan yang masih lagi disembah dalam pada hari ini, ya. Tuan-tuan dengar betul-betul,
Saya nak tengok tuan-tuan faham ke tak faham cerita saya ni. Saya cuba susun seringkas mungkin. Okey, ada satu sembahan. Saya tak kata Tuhan saya tak kata Tuhan. Saya kata sembahan. Ada satu sembahan namanya Krishna. Namanya Krishna. Pernah dengar? Nama macam India ada Ustaz? Faham lah tu. Agama apa? Ya, Krishna. Krishna ni siapa? Krishna ni sembahan ataupun diorang golongan tu panggil sebagai Tuhan. Krishna ni asalnya ialah jelmaan. Krishna ni asalnya adalah jelmaan daripada Tuhan Vishnu. Setakat tu faham tak tu? Setakat tu faham tak? Faham lagi Oh, alhamdulillah, bagus. Masya-Allah, tabarakallah. Dia punya RAM dia tu laju tu. Nampak tu Boleh tangkap lagi dah cerita dia ni. Baik. Mula-mula dia bayang-bayang saja. Ya, mula-mula dia jelmaan ataupun bayang-bayang saja. Tiba-tiba Vishnu Tuhan, dia pun jadi Tuhan. Faham setakat tu? Kalau tak faham, saya bagi contoh macam ni. Ada sebiji kuih. Contoh, kuih apa Kuih karipap lah, senang. Kuih karipap, familiar kan? Hari-hari orang makan karipap. Kuih karipap sebenar, saya ambil tanah liat, warna kuning ke, warna oranye ke, saya buat, picit, tekan, jadilah satu model karipap. Faham? Itu karipap sebenar, ini karipap tanah liat tadi. Tiba-tiba karipap tanah liat tu jadi karipap yang sebenar. Faham tak cerita tu? Faham, tapi poning tak rasa-rasa. Macam itulah maksudnya. Ya, satu bayang-bayang ataupun satu jelmaan daripada Tuhan yang sebenar, tiba-tiba yang jelmaan pun jadi Tuhan, yang itu pun Tuhan. Dan Tuhan yang ini pula dia ada peringkat dia, budak-budak, dewasa, remaja, dewasa kan. Saya baru baca tadi, ya Allah, panjang baca lalu poning. Dia remaja, dia ni handsome kan, masya-Allah, tabarakallah. Dia jaga kambing tu dah macam para nabi pula kan, jaga kambing, jaga binatang ternakan. Jadi dia ada tarikan dia, ada orang kata macam mukjizat lah dalam bahasa Arab, macam mukjizat lah. Dia main alat muzik, dia main suruling, habis semua orang perempuan kampung tu datang menari. Tonton boleh bayangkan cerita Tamil, cerita Hindustan, boleh bayangkan. Macam itulah lebih kurang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi semakin besar, dia kahwin dengan anak tu lah, dia kahwin dengan anak ni, dah lahir Tuhan yang lain pula. Tuan-tuan, panjang-panjang saya cerita ni syirik dah. Panjang-panjang saya cerita ni syirik. Tuhan beranak, Tuhan melawan kan? Tuan-tuan ambil lah mana pun bahagian yang saya cerita tadi, tuan-tuan bandingkan dengan apa yang kita selalu baca. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu satu. Tak ada yang kedua. Itu nombor satu. Allahus samad. Ya, Tuhan itu tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid, dia tak ada anak. Walam yulad, dia tak ada mak bapa. Ya, dia tak ada mak bapa. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Maka cerita yang panjang saya bagi pendek tadi itu berlawanan, bertentangan dengan surah Al-Ikhlas, maka out. Dia dikira sebagai syirik dan banyak lagi. Ya, masya-Allah, tabarakallah, contoh-contoh itu semua adalah hikayat dan dongeng. Sayang tuan-tuan sayang. Tujuan saya sebenarnya cerita ni bukan nak cerita pasal sembahan dia orang sangat pun. Agama Hindu, menyimpang sikit. Agama yang kita kata sebagai Hindu ni, dia punya kitab suci dia orang. Ya, dia punya kitab suci dia orang. Dia cerita pasal Nabi Muhammad. Ya, saya pernah kongsikan dulu dalam Isra Mi'raj ke tahun lepas, ya. Dalam bukan Isra Mi'raj, Maulid Rasul ke? Ya, Maulid Rasul, tak salah saya lah. Tak apalah, dia tak ingat, tapi saya pernah bagi kuliah dekat sini, kuliah subuh kalau tak salah. Ya, dia berlawanan tuan-tuan. Ya, dia berlawanan sebab apa? Dalam kitab dia orang menceritakan tentang seorang nabi bernama Muhammad. Ya, ada seorang utusan Tuhan ataupun orang yang dekat dengan Tuhan namanya Brahma. Brahma tu siapa agak-agak? Brahma tu Ibrahim.
Brahma tu Ibrahim. Ibrahim siapa isteri dia nombor satu? Di sini nombor satu. Isteri dia lah. Isteri dia yang pertama. Isteri yang pertama. Siapa isteri dia? Nombor satu? Sarah. Dalam kitab dia orang, Brahma tu nama bini dia nombor satu Saraswati. Saraswati. Nampak tak persamaan kat situ? Nampak tak? Dia ada dua orang anak. Dua orang anak. Siapa anak Nabi Ibrahim? Nombor dua orang. Nombor satu Ismail. Ismail dan Ishak. La haula wala quwwata illa billah. Makin dibaca makin sama, makin dibaca makin sama. Tuan-tuan, macam mana dia orang boleh syirik? Senang je. Macam mana dia orang boleh syirik? Sebab tu Quran menyebutkan anna yufakun, anna tusrafun. Macam mana korang boleh kena tipu, macam mana korang boleh menyimpang. Jadi penting bab akidah. Walaupun kita kata ustaz belajar sifat Allah, belajar perbuatan Allah, sifat wajib, sifat mustahil, dah. Ya, dia ada kepentingan dia, iaitu selamat pada hari akhirat. Ya, macam mana kita nak tolak Nabi itu, Nabi Muhammad, sedangkan kitab-kitab terdahulu pernah menyebutkan tentang Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam ya. Okey, itu dah bercampur-campur lah tu dia punya huraian itu. Itulah sebabnya Allah Taala kata apa? Sammuhum. Ceritalah sikit ya korang punya sembahan tadi. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirim minal qaul. Baik. Am tunabbi'unahu maksudnya ialah adakah kamu semua tunabbi'una adakah kamu semua nak menceritakan, adakah kamu semua nak memberitahu hu ni Allah Ta'ala, adakah kamu nak bagi tahu kepada Allah Ta'ala bima la ya'lamu fil ardi, benda yang Allah Ta'ala tak tahu apa-apa yang ada dekat dunia. Ini adalah orang kata satu soalan berfikir, muhasabah kepada orang-orang yang syirik. Kamu kata ada banyak Tuhan, adakah kamu nak ceritakan kepada Tuhan seolah-olah Tuhan itu tidak tahu tentang benda-benda yang berlaku dekat dunia? Am bi zahirim minal qaul. Okey, yang ini disebutkan dalam kitab syarah tafsir Ibnu Katsir. Am bi zahirim minal qaul maksudnya ialah bi dhannin minal qauli, sangkaan-sangkaan sahaja. Seperti mana kita pernah sebut banyak kali sebelum ni, surah Yusuf pun kita ada share banyak kali, 2-3 kali rasanya hari itu, bahawasanya yang dongeng-dongeng, yang khurafat-khurafat ni sebenarnya ciptaan-ciptaan. Ya, sebenarnya ciptaan-ciptaan, cerita merapu sahaja. Kita kata hikayat lah. Ya, kita kata cerita buatan. Ya, na'udzubillahi min zalik. Itu ringkas ya. Ataupun Imam Ad-Dhahhak ya, Imam Ad-Dhahhak juga Imam Qatadah ya rahimahumullah mengatakan bahawa bibatilim minal qaul. Ya, benda-benda yang merepek itu yang kamu katakan sebagai kebenaran dalam bab akidah ya, wal a'yadzu billahi min zalik. Innama abattum hadhil asnam, bahawasanya kamu menyembah berhala-berhala tersebut bi dhannim minkum, sangkaan-sangkaan sahaja, annaha tanfa'u wa tadur, bahawasanya berhala-berhala itu boleh memberikan manfaat dan boleh juga memberikan mudarat. Ya, ini fahaman yang salah lah. Wa sammaitumuha alihatan, dan kamu katakan patung-patung itu adalah Tuhan. Baik. Bal, sambung lagi ya, kita habiskan cepat ayat ini. Bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum. Bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum. Baik, setakat itu bal, bahkan yang sebenarnya yang berlaku ialah zuyyina lilladzina kafaru. Kita ambil ini dulu. Lilladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafir, zuyyina, dilihat sebagai cantik, makruhum, apa sahaja yang mereka lakukan, rancangan-rancangan mereka. Maksudnya dekat sini ialah benda-benda maksiat yang diorang anggap sebagai ibadah, mereka pandang sebagai elok. Ya, benda-benda maksiat, benda-benda syirik yang mereka lakukan, mereka anggap sebagai bagus, ya, sebagai benda yang sepatutnya dilakukan.
Tak kisahlah apa pun perkara yang mereka lakukan, ya, hantar jamu dekat hantu laut ke kan, hanyutkan kepala kerbau tu ke, anjak ke, mandikan patung ke, maka benda-benda ni semua adalah benda-benda yang syirik dan dijadikan elok. Siapa yang jadikan elok? Syaitan, tak lain tak bukan. Ya, syaitan yang membuatkan benda-benda itu nampak indah. Wasuddu anis sabil. Ya, wasuddu anis sabil. Okey, berkenaan dengan wasuddu anis sabil. Berkenaan dengan wasuddu anis sabil, dia ada dua qiraat. Qiraat bacaan Al-Quran. Saya terlupa nak cek apa nama mushaf qiraat. Siapa yang baca riwayat ni? Ya, kita kalau tak mahu nak gaji memang lupalah tuan-tuan ya. Bacaan kita suddu. Bacaan kita suddu. Mana pen tadi? Sorry. Bacaan kita shad baris depan. Bacaan kita shad baris depan. Suddu suddu. Dal ada sabdu baris. Okey, alif kosong. Kalau kita shad depan, satu lagi shad atas. Kita baca suddu. Satu lagi qiraat pun Nabi yang ajar, ya, datang daripada malaikat Jibril, baca suddu. Apa beza dia? Apa beza dia? Bezanya ialah, kalau bacaan kita suddu, zuyyina lil ladzina kafaru makruhum, benda syirik yang dia orang buat nampak cantik. Zuyyina, nampak cantik. Akibatnya suddu anis sabil, jalan lurus Allah milik Allah Ta'ala dia terhalang, dia tak dapat lagi dah. Dia tak nampak. Ya, dia tak nampak jalan yang sebenar lagi. Itu maksudnya. Apa benda syirik, apa benda maksiat yang dia nampak selama ni diajarkan sebagai elok, dia biasakan dalam minda, dalam otak, dalam hidup dia, last ya, suddu anis sabil, terhalang daripada jalan hidayah. Itu nombor satu. Yang kedua, qiraat yang kedua, swaddu. Ya, swaddu. Swad bari atas. Swaddu pula maksudnya apa? Sekali lagi kita ulang balik. Benda-benda syirik, benda-benda maksiat yang diorang dah biasakan, dah jadi orang kata darah daging lah, jadi darah daging, nampak cantik. Nampak cantik. Swaddu anis sabil, bila mana orang bagi dakwah, dia halang tugas dakwah. Bila mana orang bagi dakwah, mengajak kepada tauhid, dia tolak mentah-mentah dan dibuang sama sekali. Baik, saya bagi tahu kepada tuan-tuan, ada dua qiraat. Saya bagi satu contoh orang yang dua-dua qiraat ni, swaddu dengan suddu, ada dalam diri dia. Siapa? Amr bin Hisham. Bukan Amru Siapa yang baca Amru, Ain, Mim, Ra, Waw, Amru, tak betul. Dia Amr bin Hisham. Itu nama sebenar dia. Kalau saya sebut Amr Hisham, mungkin ramai yang tak terlepas pandang, tak cam siapa orang dia. Maka saya sebut nama gelaran dia yang famous, Abu Jahal. Dia tu, ya, amalan jahiliah dia dah sebati. Orang kata dah berdarah daging dalam badan dia, dalam minda dia. Suddu anis sabil. Apa maksud suddu anis sabil? Dia memilih, ya. Dia memilih untuk, orang kata hati dia dah tertutup dengan hidayah. Kalau kita fikir-fikir balik, Allahu Rabbi, dia, tuan-tuan saya tak pasti saya pernah share ke tidak sebelum ini, Abu Lahab confirm masuk neraka tau. Okey, Abu Lahab, kita baca tabat yada. Nama dia dah masuk dalam Quran, dia kekal sebagai ahli neraka dan dia hidup selepas surah itu turun sampailah Rasulullah perang Badar. Pakcik ni hidup lagi, atuk ni hidup lagi dan dia meninggal. Sepanjang-panjang tu memang confirm tak dapat hidayah. Itu Abu Lahab. Abu Jahal ada tak dalam Quran? Tak ada. Nama Abu Jahal tak ada dalam Quran. Kenapa tak ada dalam Quran? Padahal dia jahat juga.
dia masalah juga. Sebab ada kebarangkalian dia dapat hidayah. Tetapi tuan-tuan gandingkan suddu dengan saddu tadi. Nombor satu, dia kata, saya bacakan riwayat dia tuan-tuan saya bacakan riwayat dia daripada sebuah hadisnya. Berkatalah Al-Akhnas Al-Akhnas bin Syariq yang berasal daripada Bani Zuhrah dia jumpa pada suatu hari dengan Abu Jahal. Riwayat ni sahih ni tuan-tuan dia jumpa dengan Abu Jahal. Dia berborak-borak, time tu Rasulullah baru bagi dakwah, baru memulakan dakwah, tapi orang dah mula mengikut lah. Maka dia jumpa dengan Abu Jahal. Dia kata, atara Muhammadan yakzib, engkau rasa Muhammad tu dia menipu tak? Dia tanya kepada Abu Jahal, rasa-rasalah Muhammad tu menipu ke? Nabi Muhammad ni pernah menipu tak? Maka berkatalah Abu Jahal, ma kadzaba qat, Muhammad tu sikit pun tak pernah kelentong orang. Tetapi dia ada tetapi tu. Wa kunna nusammihil amin, kecil-kecil dulu kita orang panggil dia al-amin, orang yang paling amanah. Kan, bagilah harta banyak mana pun dekat dia boleh jaga dengan nyawa dia. Punya amanah, hati ni lapang kalau bagi amanah dekat dia. Walakin, tetapi ni masalah ni. Tetapi iza kana fi Bani Hashim as-siqayah wal-rifadah wal-musyawwarah thumma takunu fihimun nubuwah. Tetapi kami, iaitu Abu Jahal ni berasal daripada Bani Makhzum. Abu Jahal berasal daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum dengan Bani Hashim. Bani Hashim siapa? Family Nabi Muhammad. Dua-dua ni bila orang datang haji sama-sama, sila jemput. Ni tempat penginapan, ini homestay. Sila duduk sini. Okey. Lepas tu air zam-zam masuk dalam botol. Ni keluarga kami yang uruskan ni. Ambillah air botol ni, ambil. Ni kami, keluarga kami yang bagi. Bani Hashim pun bagi bahagian dia, Bani Makhzum bagi bahagian dia. Tiba-tiba berkatalah Abu Jahal, tapi kalaulah Bani Hashim ada nabi kalau Bani Hashim ada nabi, Bani Makhzum tak ada nabi. Tak ada nabi. Kalau aku, iaitu salah seorang pembesar Bani Makhzum, ikut Muhammad, kalahlah Bani Makhzum kepada Bani Hashim. Dia pandang macam tu. Itu tafsir ataupun huraian untuk suddu. Dah sebati sangat dah. Dia punya fahaman dia tu, orang kata perkauman. Dia punya puak-puak, orang Arab kata asabiyah. Sampai kata tak ada dah. Dia ada nabi, nanti kalahlah kita orang nanti. Apa lagi tinggal dekat kita orang. Itu yang dia nampak. Masya-Allah, tabarakallah. Padahal awal tadi dia kata Muhammad tu betul. Betul. Baik, itu tafsiran nombor 1. Saddu anis sabil, yang itu jelas. Dia menghalang daripada usaha dakwah. Itu tuan-tuan tahulah cerita dia kan, antara orang yang paling jahat dan menentang hukum Allah Jalla wa Ala dengan Sumayyah dia tikam Sumayyah, dia menggalakkan sahabat-sahabat dia menceraikan anak-anak yang isteri-isteri yang masuk Islam. Contohnya, buang anak engkau kalau anak engkau masuk Islam, halau anak engkau kalau anak engkau masuk Islam, rampas harta dia orang kalau dia orang masuk Islam. Itu jelas dan terlalu banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik, wasaddu anis sabil ataupun wasuddu anis sabil. Baik, habiskan ayat ini. Wa may yudlilillahu famalahu min had, sesiapa yang Allah Taala sesatkan, sesiapa yang Allah Ta'ala kata dia itu sesat, fama lahu min had, maka jawabnya dia tak akan dapat sebarang penunjuk, pemberi hidayah. Siapa pun yang pujuk, siapa pun yang pujuk, orang ini tak akan dapat hidayah langsung. Wal a'yadzu billahi min zalik. Baik,
Jadi saya ingat sempat lagi kita baca satu ayat lah ya, insya-Allah taala. Dah isyak dah. Ya, 1 minit lagi. Setengah saat lagi ya, setengah saat. Tak apa kot, tak sampai dah tu. Ya, anggap tak sempat dah tu. Habis dah tu ya tuan-tuan ya. Huraian untuk ayat yang ke-33 daripada surah Ar-Ra'di. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, sebagai kesimpulan ya. Sebagai kesimpulan ya dalam bab akidah, ya, saya pun ada saya ulang balik apa yang kita dah kongsikan tadi, bahawasanya bab akidah adalah bab yang paling penting. Ya, bab akidah adalah bab yang paling penting. Alhamdulillah kalau kita pada hari ini akidah kita betul, tauhid kita betul. Doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya menganjurkan kepada tuan-tuan, walaupun kita belum masuk lagi surah Ibrahim. Ya, walaupun kita belum masuk lagi surah Ibrahim, tapi saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan perempuan semua, amalkan doa Nabi Ibrahim. Ya, amalkan doa Nabi Ibrahim. Ada ya dalam muka surat ya. Tak jauh pun ni. Kita pun dah nak habis surah Ar-Ra'di ni sebenarnya, iaitu pada muka surat ya 260. Ya, amalkan banyak-banyak doa ni. Ni doa Nabi ya, doa seorang Nabi yang tinggi kedudukannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini yang mengajarkan tauhid ya, tetapi orang ini dia mengamalkan doa apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah anak cucu keturunan aku daripada menyembah berhala. Ya, daripada menyembah berhala. Ingat tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, cabaran akhir zaman ni ya, cabaran akhir zaman ni kita tak perasan. Ya. Macam mana? Okey, jazakallahu khairan katsira. Muka surat 260 kalau Quran yang standard ya, bermula daripada ayat nombor 35. Ya, 35 sampai 41. Amalkanlah satu muka surat tu. Baca hari-hari pun tak apa. Ya, baca hari-hari pun tak apa. Sebab ini doa ni bukan selamat kita saja tuan-tuan bukan selamat untuk kita saja, anak cucu kita sekali dalam bab akidah. Ya tuan-tuan, kena hati-hati ya, kena hati-hati dalam bab akidah. Ya, nampak macam simple, nampak macam ringan. Ya, kalau dulu 20 tahun lepas ya, belasan tahun lepas orang heboh gerakan murtad, benda tu sebenarnya tak berhenti pun. Ya, benda tu sebenarnya tak pernah berhenti. Bahkan dalam lagu pun ada. Ni masalah ni. Tuan-tuan tak dengar lagu ni, tuan-tuan semua geng tahajud, semua ni geng halaqah Quran semua ni. Masya-Allah, tabarakallah. Tapi anak muda kita macam mana? Ya. Baru-baru ni saya ada dengar satu lagu. Ya, saya tak nak sebutlah nama lagu ni. Ya. Dalam lirik lagu tu dia punya saya cakap tu serang. Ni ada rakaman ni, saya cakap tu serang. Saya jujurlah kan. Dia punya muzik memang best. Saya lah bagi saya, pada telinga saya ni, pada saya ya, dia punya muzik okey. Orang kata mendayu-dayu. Orang kata boleh tertidur lah kan, boleh tertidur. Tetapi masya-Allah tabarakallah, lagu tu dia cakap pasal bercinta Lagu tu dia cakap pasal bercinta. Satu lirik lagu tu, lirik lagu orang putih. Ni lirik lagu orang putih. Dia kata apa? Mula-mula aku dah putus asa dengan dunia. Dia bukan macam tu lah, saya terjemahkan sikit ya. Dalam lirik lagu tu antaranya ialah, mula-mula aku dah putus asa dengan dunia. Datangnya engkau sanggup korbankan syurga untuk aku. Engkau sanggup korbankan syurga untuk aku. Apa yang tuan-tuan faham? Tak faham? Saya ulang balik Mula-mula aku sudah pada awalnya, cantik sikitlah terjemah tu kan, biar nampak macam lagu sikit. Pada awalnya aku sudah putus asa dengan dunia. Okey, faham kan? Dia dah tension dah dengan dunia ni. Tension dengan dunia, stres. Datangnya engkau sanggup korbankan syurga untuk aku. Maknanya apa? Saya nak tanya tuan-tuan, pada zaman Nabi Adam alaihi salam, siapa yang sanggup
korbankan syurga untuk balas dendam. Habis dah tuan. Baru tengah suspend ni habis pula. Ya. Siapa pada zaman Nabi Adam alaihi salam sanggup korbankan syurga untuk benci dia, rasa benci dia kepada Nabi Adam? Cuba jawab. Iblis. Iblis. Oh, terima kasih tuan. Jazakallahu khairan katsiran. Sambung balik suspend. Sambung balik suspend. Ya. Siapa zaman Nabi Adam, dia kerana benci dengan Nabi Adam, dia boleh terima diri dia tu, tak apalah kau halau aku keluar daripada syurga pun tak apa. Siapa tuan-tuan? Iblis. Tak perasan, tak tahulah. Ya, kan dia kata qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Banyak tuan-tuan carilah ayat Quran cakap pasal cerita iblis Nabi Adam ni. Engkau dah jadikan aku, engkau dah kata aku ni sesat, tak apa, aku tarik anak cucu dia pula. Lah, bukan dia nak menangis time tu. Bukan dia nak menangis time tu. Dia boleh mencabar macam tu pula. La haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi hati-hati tuan-tuan, ya. Syirik tak perasan. Ya. Ni anak-anak muda itulah saya kata tadi tu. Ya, dia pengaruh sesat, ya, pengaruh fahaman-fahaman yang menyeleweng ni, kita kadang-kadang tak perasan melalui jarum-jarum yang halus, ya, daripada berita, ya, daripada apa-apalah orang kongsi dalam dunia ni, ya. Jadi itulah dia. Maka kita kena berhati-hati insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah Taala menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekadar itu saja dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.